Tahu tak kisah tu? Ashabas Sabt. Kisah apa nama? Sahabat hari Sabtu. Kisah berkaitan hari Sabtu. Pernah dengar ke? So kalau pernah dengar, boleh tak kongsi apa yang adik-adik ada maklumat tentang kisah hari Sabtu? Okey, Hadidah silakan. Yang saya pernah dengar lah kisah hari Sabtu ni, dia pasal kaum Bani Israel. Yang mana patutnya hari Sabtu tu mereka ni tak dibenarkan untuk pergi menangkap ikan. Tapi macam Sabtu tu patutnya hari beribadah lah. Tapi macam waktu hari Sabtu tu banyak ikan yang keluar. So macam diorang macam, kan yang bukannya diorang terus tangkap ikan, diorang macam letak jala ke macam perangkap untuk letak ikan kan. So macam technically bukannya diorang pergi menangkap, tapi macam menangkap lah juga. Dia macam tu. Bukan menangkap tapi menangkap jugalah. Dia macam dia macam try untuk macam bend the rules lah. Macam diorang cuba mencari lubang untuk menangkap ikan tu juga. Macam ni lah. Saya pun tak tahu nak explain. Okay. Adlina? Apa maklumat yang anda ada tentang Ashabas Sabt ataupun hari Sabtu? Apa yang saya tahu tentang Ashabu As-Sabtu ni, macam Khadijah sebutkan tadi, dia berkenaan dengan Bani Israel yang tinggal di tepi pantai. Kerjaan mereka nelayan. Tapi saya tambah sikit daripada Khadijah tadi. Macam Khadijah kata tadi, dia ni macam tangkap tapi dia tak menangkap hari Sabtu. Macam dia buat helah lah kiranya. Dia letak macam bubu ke hari Jumaat tu, tapi bubu still masuk ikan pada hari Sabtu tu, nanti hari Ahad ni dia ambil. Jadi dia macam ada tipu helah sikit kat situ. Okay, dia buat tipu helah lah. Okay. Ulia? Yang saya tahu ke Ustaz? Saya rasa sama je macam yang Khadijah dengan Adilina. Memang korang baca buku yang sama ke apa? Cuma kan Ustaz, apa yang saya boleh tambah kan, apa tu Ashabas Sabt ni dia pergi menangkap ikan pada hari Sabtu, yang sepatutnya hari Sabtu tu hari beribadah kan, dan disebabkan kelakuan mereka tu Allah sumpah jadi kera. Okay. Menarik. Okay. Sumpah jadi kera. Ada juga ayat yang sebut sumpah jadi babi. Tapi yang jadi babi itu tidak didetailkan lah. Allah cuma kata qiradata wal khanazir, kera dan babi. Okay. Husna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Ustaz, saya baru pertama kali join. Okay, tak apa. Saya pun baru pertama kali ni. Kisah yang ini. Saya pun pertama kali kisah ni, je saya tak tahu memang tak ada idea. Tak ada idea. Okey. Saya tak pernah dengar lagi. Saya first time masuk. Tak pernah dengar cerita tentang hari Sabtu? Macam pernah tapi saya tak pasti. Jadi saya nak kena dengar perkongsian semua orang dulu. Okey, cuba cerita dulu yang tak pasti tu. Alamak. Kalau yang hari Sabtu yang saya pernah dengar kan, pasal kisah menangkap ikan tu je. Okey, kisah menangkap ikan. Allah larang menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi saya tak ingat lah kaum apa waktu tu, zaman apa. Tapi mereka melanggar betul arahan Allah tu dan mereka tetap menangkap ikan pada hari Sabtu. Okay. Saya rasa lah itu lah. Jadi saya tak pasti, saya takut nak berkongsi. Okay. So memang Allah tidak bagi tahu tentang kaum mana, tak disebut pun nama-nama tu.
Tetapi bila kita baca Quran, terutamanya dalam suratul A'raf, salah satu surah yang memaparkan cerita ini dalam bentuk yang agak terperinci, Allah datangkan cerita Ashabus Sabt selepas daripada ayat-ayat tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Ni, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, ayat 159. Ayat 159. Allah kata di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk dengan benda yang baik dan mereka sangat adil. Dan Allah tidak sebut nama kaum tu apa. Allah cuma kata kaum Musa. Lazimnya dia dikenali sebagai Bani Israel. So ada dalam kaum Nabi Musa itu adil, menjalankan arahan-arahan yang diperturunkan, yang ditetapkan oleh Allah dengan sangat baik. Dan ayat 160 Allah bagi tahu kami bahagikan mereka kepada 12 suku asyrata asbatan umama, 12 imam ataupun 12 suku. Setiap suku kaum ini ada imam-imam dia. Pernah dengar imam 12? Oh, tu Syiah. Boleh relate dengan 12 yang ini? Something fishy. Something fishy. Okay. Jadi wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar. So ini Allah wahyukan kepada Nabi Musa tentang kepada 12 kaum dia ni, mereka sesat di padang teh. Lalu Allah arahkan kepada Nabi Musa, pukul tongkatmu dan keluarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Kenapa tidak memadai ke untuk satu mata air sahaja? Sebab 12 suku kaum ini dia basically tidaklah bersatu hati. Maka Allah siapkan 12 mata air, masing-masing ada mata air masing-masing. Korang uruskan keperluan korang, kaum korang. Okey. Ayat 160. 161, arahan seterusnya kepada Bani Israel. Selepas sesat di padang teh, lama mereka sesat, maka diarahkan uskunu hadhil qaryah, tinggal di sini. Al-qaryah dekat situ maksudnya bandar ini, tinggallah dalam bandar ini dan makan apa sahaja yang dihasilkan oleh tempat ini, oleh bandar ini. Wa kulu hittatu wa dukhulul baba sujada, dan berdoalah. Okay, Allah kata menetap di sini, makan daripada hasil buminya, dan untuk kamu kekal di sini, sebut hittah. Ni perkataan hittah. Hittah maksudnya apa? Wahai Tuhan kami, gugurkanlah dosa kami. Basically perkataan hittah ni adalah ungkapan taubat. Ungkapan apa? Ungkapan taubat. So Allah bukan sahaja suruh di situ bermukim, bermustautin di situ, Allah titipkan ungkapan taubat buat Bani Israel. Kemudian arahan seterusnya wadkhulul baba sujada, masuk pintu ni dalam keadaan tunduk sujud. Itu arahan kepada kaum ni. Arahan kepada Bani Israel. Dia perlu kata hittah dan dia masuk dalam keadaan sujud.
dengan buat dua benda itu, Allah ganjarkan naghfir lakum khati'atikum. Kami akan hapuskan seluruh dosa kamu. Semua tahu buat dua benda ni. Semua. Naghfir lakum khati'atikum. Semua. Tapi diorang tidak buat. Perkataan hittah ditukar kepada hintah. Perkataan yang hittah arahannya ditukar kepada hintah. Hintah. Okey. Kemudian dalam situasi yang lain, bila Allah kata bila diarahkan dan mereka tak buat, maka Allah azab. Fa arsalna alaihim rijza fabaddala allazina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang zalim dalam kalangan mereka mengubah perkataan yang kami tak pernah ungkapkan pun. Hittah ditukar kepada hintah. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Lalu kami utuskan balak dari langit kerana mereka zalim. So itu sejarah kaum-kaum ini. Dan antara sejarah lain yang Allah nak highlight kepada Nabi SAW agar ditanyakan kepada Yahudi. Okay? Antara sejarah yang Allah nak Nabi SAW tanyakan kepada Yahudi. So, bila ada interaksi antara Nabi dan Yahudi, itu bermaksud kita sedang berada di fasa Madinah selepas hijrah. Hanya selepas hijrah saja ada interaksi antara Nabi dan Yahudi. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu 13 tahun lamanya Nabi berada di Makkah sebelum berhijrah dan tak ada interaksi dengan Yahudi. Kecuali surah Isra. Yang itu pun bukan Nabi berinteraksi secara direct, tetapi orang Mekah pergi ke Yathrib, jumpa dengan rahib Yahudi, minta soalan dan rahib Yahudi bagi soalan tentang Nasrani. Itu surah Kahfi. Surah Kahfi. Sebab tu surah Kahfi menggabungkan tiga kaum yang mengatakan Allah ada anak. Nasrani, Yahudi dan Quraisy Mekah. Kafir Quraisy Mekah. Cuba tengok ayat yang kelima surah Kahfi. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Okey. Kali ini, pada hari ini, kita nak tengok ayat 163 surah A'raf dan apa yang kita boleh belajar daripadanya. 163 surah A'raf dan apa kita boleh belajar daripadanya. Pertama, arahannya jelas. Hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Kalaulah Khadijah University mana? USM, okey. Kalaulah USM keluarkan peraturan kepada pelajar setiap hari Rabu tak boleh pergi kafe dalam universiti. Kalau nak cari makan, pandai-pandai korang. Tapi tak boleh pergi kafe. Walaupun dekat kafe tu ada jual makanan murah. Potongan 80%. Rasa-rasa arahan tu logik tak? Hari Rabu, setiap Rabu, kafe akan buat potongan harga 80%. Tapi hari Rabu,
diarahkan tak boleh beli makanan di kafe. Logik tak? Sama macam kisah ni. Allah tak bagi tangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi waktu itulah ikan melompat-lompat, melambai-lambai. So kalau begitulah bentuk dia, rasa-rasa, kenapa sampai ke tahap tu? Allah datangkan bentuk perintah yang macam tak logik. Rupanya perintah kali ini adalah ujian berat. Ujian berat. Allah benar-benar nak uji. Engkau boleh patuh arahan atau tidak. Allah benar-benar nak uji, kau boleh patuh arahan atau tidak. Dan sebenarnya realiti ini menakutkan. Kita belajar Izzah belajar apa? Bidang apa? Ulia. HR dengan Artificial Intelligence, Ustaz. Okey, HR dengan AI. So, tentang sumber manusia ni, dia belajar bagaimana nak kenal manusia dan memanipulasi kebolehan manusia. Tak gitu. Betul. Human resource kan? Dia mengenal pasti, kenal tindak tanduk manusia, kenal dia punya perangai dia, sikap dia, lantas dia boleh take advantage daripada manusia. So, bila kita ada kemahiran, kelebihan begitu, kita terdedah dengan bentuk jenayah pemerdagangan manusia dengan lebih mudah. Bila kita tahu cara nak beli jiwa orang, so kita boleh saja manipulate kuasa yang dia ada berpihak kepada kita. So sama macam ni, Allah bagi pada hari Sabtu ikan yang melompat-lompat, tapi dalam masa yang sama Allah bagi kekangan. Ikan halal. Tangkap ikan pada asalnya, hukum awal dia harus. Tapi bila Allah bagi kekangan, itu tandanya Allah benar-benar nak uji kita. Accountant. Dia ada kepandaian. Dia tahu macam mana pergerakan wang keluar masuk. Dan dia boleh saja manipulate ledger untuk menyeimbangkan duit masuk dan duit keluar. Dan dia berkuasa 100%. Dan di situ merupakan ujian berat. Tatkala kita ada ilmu, kita tahu sistem, kita tahu di mana lompangan, itu merupakan ujian berat buat kita. Contoh lain, bagi orang Yahudi, hari kebesaran mereka adalah hari Sabtu. Hari untuk mereka mengingat Tuhan. Dan sepanjang hari Sabtu, daripada pagi sampai ke petang, mereka tak boleh bekerja. Itu arahan daripada Allah. Tak boleh bekerja sepanjang hari. Hari itu memang diperuntukkan oleh ingat untuk beribadah dan ingat kepada Tuhan. Untuk umat akhir zaman, Allah pilih hari Jumaat. Allah pilih hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat, kedai yang paling laku adalah kedai makan dekat masjid.
arahan yang sangat jelas. Allah sebut, "Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bait." Segera ingat Tuhan, tinggalkan transaksi jual beli. Bila azan dikumandangkan, segera ingat Tuhan, tinggalkan transaksi jual beli. Kalau baca ayat 163, apa beza Yahudi waktu itu dengan orang Islam sekarang? Tinggal lagi, Allah tak tukar peniaga-peniaga, pembeli-pembeli jadi kera. Nampak? So itu bentuk tadabbur yang kita kena lihat. Cerita yang Allah paparkan untuk kita nilai dan bina jambatan. What have we done? Apa yang kita dah buat ni? Dan di hujung ni, di hujung ayat 163, kenapa Allah datangkan peraturan yang begitu strict? Sabtu tak boleh tangkap ada ikan melompat-lompat. Sebab kadzalika nabluhum, begitulah kami uji mereka. Nabluhum, kami uji mereka bima kanu, kerana dulu, bima kanu yafsukun, kerana mereka berulang kali menjadi manusia yang rosak. Kerana mereka sudah merosak, melanggar perjanjian berulang kali. Sebab itu Allah uji. So, Adlina, selepas daripada ini, anda Grab dan katakanlah dapat kerja. Katakanlah dapat kerja. Dan kerja yang anda buat tak semestinya selari dengan bidang yang sedang kita belajar ni. So, ramai je orang bidang HR, dia kerja PTD. PTD, dia multi-purpose. Mana-mana bidang dia boleh masuk. Kan, katalah Adlina sekarang ambil apa? Business computing. Okey, ambil business. Perdagangan ataupun perniagaan. Cari kerja tak dapat, last sekali jadi cikgu taska. Kan? Ataupun cari kerja tak dapat, last sekali bawa Grab. Contoh. Tapi dalam pada bawa Grab, ada opportunity untuk isi SPA ke, diserap masuk kerajaan. Masuk kerajaan, skim W. Jaga duit. Kan? Skim W, jaga duit. Yang asalnya kita tak ada apa-apa, kemudian Allah naikkan jadi guru, kemudian naikkan jadi pemandu, kemudian sekarang dapat kerja tetap. Bukankah itu bentuk peningkatan demi peningkatan Allah bagi? Kita sedar tak? Tak perasanlah Ustaz. Lebih malang bila tak perasan kita tak bersyukur. Itu orang fasik. Dia tidak syukur. Kesalahan demi kesalahan. Satu dan akhirnya daripada pangkat 41 naik 44, 48, 48, naik 52, naik jusasi. Dan sampai ke hujung itu kita tetap tidak sedar Allah sedang memuliakan kita. Naik satu tahap, dan setiap kali naik kita tak pernah puas mengejar apa lagi yang aku nak buat dan melupakan apa yang pernah kita lalui.
Kita sedang dalam area yafsukun. Malah bila jawatan yang tinggi dan kita ada kuasa penuh untuk mengurus wang jabatan. Kalau JAKIM lebih kurang 1.4 bilion setahun untuk diurus, dan daripada 1.4 kita urus dan kita tadbir. Kerana kita ketua, kita sudah pandai manipulate. Makan kecil-kecil tak main. Dia kena makan puluh ribu, ratus ribu. Sebab bagi kita pencen, duit pencen yang ada tidak memadai. Kan? Ini bukti Allah dah bagi. Satu persatu. Nikmat demi nikmat demi nikmat diorang langgar. Kemudian langgar lagi. Kemudian langgar lagi. Tuh, kadzalika kami uji sebab mereka sebelum itu banyak melanggar peraturan. Yafsukun, menjadi manusia perosak. Ada dengar orang yang asalnya lelaki dapat buat umrah pakai tudung dengan bangga kata aku tak kena apa-apa pun. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dia boleh lari ke mana dia suka dan dia rasa dia berjaya. Oh. So, cerita ini dia bukan sekadar cerita untuk bangsa itu, tetapi Allah nak kita belajar supaya kita atas kapasiti kita sekarang minimizekan bentuk-bentuk pelanggaran. Kita khawatir akan datang satu masa kerana kita banyak langgar peraturan, Allah datangkan ujian begini. Ujian yang melayakkan kita dibakar selama-lamanya. Asalnya nama kita tidak terpahat di pintu neraka. Tapi kerana Allah bagi ujian tu, that's it, confirm, engkau layak. Oh, itu kita minta lindung, sungguh-sungguh. So, itu 163. Saya cakap banyak pun takut sakit tekak. So, saya nak minta Khadijah pula. Cuba baca 164 dan cuba kongsikan apa pengajaran, apa moral yang boleh dapat dari ayat 164. Silakan Khadijah. Baca maksud ke Ustaz? Boleh maksud. Okey, ayat 164 maksudnya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat. Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, yes, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Okay. Apa yang saya soalan boleh reflect apa yang saya dapat ke Ustaz? Kenapa tiba-tiba macam tu kan ayat dia? Ya, apa yang awak dapat daripada ayat 164? Dia cerita yang bersambung ya Ustaz. Entah, saya pun tak tahu. Tapi kalau okey, saya pihin adalah dia bersambung. Kalau macam sekadar macam dari terjemahan tu lah kan, tanpa mengetahui cerita dalam ayat yang macam cerita details dia dalam tafsir tu, apa yang saya boleh dapatlah daripada ayat ni ialah ni macam ada perbualan lah kan ayat ni. Dia macam ada orang ni tanya kenapa nasihat dekat kaum yang Allah memang akan binasakan
macam dia kata kau yang macam dah tak ada harapan lah, orang kata kan. Macam orang yang bertanya ni kata, tanya dekat lagi satu golongan ni, kenapa masih menasihati golongan yang pada pandangan dia macam dah tak ada harapan dah untuk diorang. Sebab diorang ni macam memang akan mendapat balasan azab lah kan. Lepas tu golongan yang ditanya soalan ni menjawab lah. Dia kata nasihat itu ialah untuk melepaskan diri daripada bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa lah. Sebab maksudnya macam orang yang memberi nasihat tu macam ni, apa yang macam cakap macam nasihat tu adalah tanggungjawab dia orang lah kan. Maksudnya sebagai macam hujah, sebab dia macam mungkin boleh kaitkan macam dalam Islam ni kan kita macam dituntut untuk mencegah kemungkaran kan. Kan ada yang hadis Nabi yang mana ada 3 benda tu kan, dengan kuasa, lidah ataupun hati kan. Jadi macam ni seolah-olah bila macam tuntutan mencegah kemungkaran lah. So macam bila kita ni dalam tuntutan mencegah kemungkaran tu kadang-kadang kita cegah je walaupun orang tu tak berubah, tapi pencegahan tu hakikatnya adalah hujah kita kat depan Allah lah nanti. Maksudnya macam kalau Allah tanya kenapa kau tak buat apa-apa untuk halang maksiat ataupun keburukan tu, sekurang-kurangnya kita akan kata aku dah usaha dah untuk ni. Sebab macam akhirnya itulah, maksudnya akhirnya macam kita ni manusia, kita punya capability hanyalah untuk usaha, tapi macam hasil dia tu bukan atas kita lah. Yang saya boleh. Okay. Adlina, silakan. Apa yang saya faham daripada ayat ni macam sama juga macam Khadijah cakap tadi. Cumanya dari sini daripada rentetan ayat yang sebelum tadi tu, kita nampak sini ada 2 golongan. Satu golongan yang menasihati pesalah tu, dan satu lagi tu orang yang dia tak buat apa-apa, tapi dia macam cakap pula kat orang yang berdakwah tu, kenapa kau berdakwah? Sebab kita kan dah tahu nanti akhirnya dia akan masuk neraka juga. Itu yang saya nampak ada 2 golongan. Okay. Olia? Saya nampak mungkin secara roughly saya nampak sebenarnya ada 3 golongan. Kalau daripada ayat 163 tu ada satu golongan yang di mana golongan ni golongan yang ustaz yang kita tengah bahaskan adalah golongan yang dalam dia buat larangan Allah. Maksudnya Allah kata jangan jangan menangkap ikan hari Sabtu, dia menangkap juga. Dan lagi 2 golongan adalah dalam ayat yang 164 ni, di mana yang pertama golongan yang kedua tu, golongan yang pertama dalam ayat 164 ni adalah golongan yang dia dia mempersoalkan kenapa golongan yang satu lagi ni pergi nak sibuk-sibuk pergi nasihat golongan yang kat ayat 163 tadi. Dan hujah kenapa golongan ni terus nak menasihati golongan yang dalam ayat 163 tu adalah disebabkan sebagai salah satu pelepasan dekat depan Allah nanti, sebab sekurang-kurangnya mereka dah berusaha. Macam tu lah. So Allah paparkan kepada kita 3 golongan yang melanggar, yang merasakan mereka itu golongan pertama yang melanggar peraturan. Golongan kedua yang merasakan diorang tak ada harapan. Golongan ketiga yang jalankan tanggungjawab, sampaikan nasihat. Okey. Cuba tengok netizen Malaysia. Cuba tengok netizen Malaysia, ada tak ciri-ciri ni? Malah bukan setakat ada ciri-ciri ni, timbul pula jenis dan golongan keempat dan kelima. Golongan keempat
dia marah orang lain, pertahankan tindakan orang yang bersalah. Golongan kelima pula, dia bukan sekadar pertahankan tindakan bersalah, dia blame pula orang yang bagi nasihat tu. Kau macam bagus je. Itu netizen Malaysia. Allah datangkan bentuk perbualan netizen refleksi terhadap apa yang pesalah buat. Satunya melihat diorang ni tak ada harapan. Orang yang perlu dikeji, dijauhkan. Satu lagi, golongan ketiga melihat inilah masanya untuk aku menjalankan tanggungjawab dan cuba tengok perkataan dia. Melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Tuhan kamu, saya sedang bercakap dengan korang, Tuhan kamu. So, nasihat tu ada dua cabang. Pertama, melepaskan diri dari Tuhan kamu supaya tak rasa bersalah dari Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. So, dua cabang, satu kepada Tuhan kamu. Kenapa dia kata Tuhan kamu? Kenapa tak kata Tuhanku? Kan? Kenapa dia kata Tuhan kamu? Kenapa dia tak kata nasihat itu untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhanku? Why Tuhan kamu? Ulia? Kenapa dia kata Tuhan kamu? Kenapa tak Tuhanku? Tak tahu, Ustaz. Kan? Khadijah, ada pandangan? Pandangan saya lah, apa yang saya dapat fikirkan kenapa Tuhan kamu tu adalah macam dia macam seolah-olah dia nak mengingatkan kepada golongan yang bertanya ni, sebenarnya mereka juga ada tanggungjawab untuk menasihati. Exactly. Yes, betul, betul. Orang yang komen tu ataupun orang yang berlepas diri tu diingatkan korang pun ada tanggungjawab dan korang pun perlu bertindak supaya tidak rasa bersalah kepada Tuhan. Sebab rasa bersalah ni dia akan kuat menghantui kita sewaktu benda tu berlaku. Contoh, pernah tak rasa, kita tak sebut sebagai rasa bersalah. Basically dalam ayat bahasa Melayu itu rasa bersalah lah. Kita selalu sebut sebagai ralat. Aku ralat lah. Tadi ada orang buta nak melintas. Tapi aku macam agak-agak nak bantu, tak bantu, nak bantu, tak bantu. Last sekali ada orang lain tolong bantu. Kita ada peluang untuk bantu, tapi kita tak buat. Itu rasa ralat dan bersalah. Dan rasa itu adalah hidayah dari Allah. Rasa bersalah tu hidayah dari Allah. Dan bila kita buat, kita laksanakan kita buat sebelum timbul rasa bersalah tu, itu tandanya kita ikut hidayah. So, kali pertama kita tak ikut hidayah, kita akan rasa bersalah. Dan bila kita abaikan rasa bersalah tu, abaikan, lama-lama tahap kekuatan dia makin kendur. Dan akhirnya tiada lagi bentuk petunjuk, panduan, hidayah dalam bentuk begitu. Sampailah ke tahap kita tak ada peri kemanusiaan, tak rasa bersalah. Ingat lagi perkataan yang Allah pilih.
bima kanu yafsukun, mereka langgar banyak kali hingga hilang rasa bersalah. Okey, dimensi seterusnya. Kerana rasa bersalah ni lah, ada orang yang berani jadi outspoken. Sebab dalam hati dia tidak tenang. Dia rasa tak kena, kalau aku tak tegur ini something wrong. So dia hanya menyuarakan supaya hati dia lega. Korang nak berubah tak berubah, korang punya pasal. Sebab aku cuma nak legakan hati aku. So bila kita suarakan, tegur, bila kita tegur orang, betulkan, Allah akan tambah rasa itu. Rasa yang kita bertanggungjawab. Dan rasa inilah sebenarnya yang paling cepat hilang. Terutamanya dalam kalangan manusia. Tak tahu range umur. Tapi setiap range umur itu, tak kira dia belia ke, fata ke, remaja ke, ataupun retua ke, rasa bersalah itu perlu macam mana? Perlu di-groom supaya dia makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Cuba tengok sekarang keluarga-keluarga Muslim dengar azan maghrib. Apa dia rasa? Masih buka TV? Masih tengok TV? Belum siap-siap mandi? Atau apa? Tengok anak tak mengaji, dia rasa bersalah tak? So Allah highlight pada ayat 164 tentang rasa. So daripada rasa itulah, sensitivity dalam hati itu akan menyebabkan kita bertindak. Dan di sini Allah datangkan pula orang yang sudah mula hilang rasa. Bagi dia fed up, kau lantak kau lah, kau memang jenama neraka, nama pun dah nama ahli neraka, kau buat salah pula, kau memang tak ada harapan. Itu golongan kedua. Mengapa kamu nasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka? Tengok, dia sendiri jadi juru cakap Tuhan. Orang tu belum mati. Allah belum menetapkan mereka masuk syurga, masuk neraka, belum. Tapi dia berani bercakap bagi pihak Tuhan. Dia kata Allah muhlikuhum. Allah hancurkan mereka. Muhlikuhum. Ni, isim fa'il. Isim maf'ul. Muhlikuhum, dibinasakan. Isim yang confirm Allah binasakan. Au mu'adzibuhum, atau mereka confirm diazab. So kalau saya nak provoke adik-adik dengan soalan apa pandangan adik-adik tentang sajad? So berhati-hati dalam nak jawab soalan begitu. Kita tahu latar belakang dia, apa yang dia buat kita tahu. Sama seperti ashab Sabt, kita tahu dia tangkap ikan, dia langgar perintah Tuhan walaupun dalam bentuk helah, kita tahu. Dan bila ditanya macam-macam alasan. Tapi sekarang ujian buat kita nak jadi golongan kedua atau ketiga. Golongan kedua yang sudah melihat, dia ni memang jenis orang yang Nabi kata Nabi laknat. Untuk meneruskan begitu kepercayaan kita, atau
cari jalan, macam mana aku punya nasihat boleh sampai pada dia ya? Memadai ke aku DM dia personally? Atau macam mana? Itu golongan ketiga. So rupanya cerita hari Sabtu bukan sekadar satu kaum yang langgar perintah Tuhan, tetapi dia juga melibatkan cerita netizen yang melihat aksi itu. So, cukup tak Quran memandu kita? Lebih dari cukup. Ini hebat Quran sehingga kan kita rasa, aku dah tak perlu dah buku yang lain. Ini sudah cukup memberi bekas di hati. Dahsyat. So, ayat 165. Cuba Adlina. Ayat 165. Apa yang anda dapat daripada ayat 165? Baca terjemahan dulu. Maka ketika mereka melupakan atau tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab siksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik dan derhaka. Apa yang saya nampak pada ayat ni, golongan yang bersalah tu, dia dah buat salah tu, rasa salah sampai macam Ustaz cakap dia rasa bersalah tu pada ayat 164 tu, rasa bersalah tu dah hilang sampai kaum tu lupa dah yang dia sebenarnya dah buat satu dosa yang sangat besar, melanggar arahan Allah. Lepas tu dalam ayat ni juga ada diberitahu bahawa kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Mana ini untuk golongan yang memberi nasihat tadilah. Maksudnya mereka dah usaha, tapi kesudahan atau result selepas itu hanya bergantung pada Allah. Okey. Ulia? Saya dapat dua perkara lah. Yang pertama, golongan yang dekat ayat 163 tadi. Golongan pertama tadi, Allah timpakan azab. Kan? Allah timpakan azab. Dan Allah timpakan azab, siksa, okey. Lepas tu golongan yang keberapa kan? Ketiga, yang dalam ayat 164 yang menjawab kepada persoalan persoalan golongan yang mempersoalkan kenapa mereka dan yang kedua, Allah selamatkan golongan yang jalankan tanggungjawab tadi untuk cegah kemungkaran. Okey. Itu saya rasa. Okay. Khadijah? Saya rasa sama jugalah. Maksudnya yang yang memberi nasihat tu mereka diselamatkanlah oleh Allah kan. Tapi macam maka ketika mereka melupakan tu macam seolah-olah macam lah apa yang saya boleh reflect macam kadang-kadang tu orang yang memberi nasihat yang menjalankan tanggungjawab dakwah penasihat ni tak semestinya ending dia akan orang tu berubah lah. Tapi macam yang itu macam walaupun orang tu tak berubah, orang yang memberi nasihat ni still mendapat keuntungan lah. Sebab mereka dalam ayat ni mereka diselamatkan. Dan Allah tak bagi tahu selamat dari apa. Tapi
Tapi bila Allah kata selamat, kita akan tahu bahawa mereka selamat. Kan? Allah tak bagi tahu pun, Allah cuma kata, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Anjaina, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan keji, su'. Langgar perintah Tuhan adalah benda su', benda keji. Dan okey. Dalam ayat ini 165 ada 3 golongan. Yang atas ni adalah untuk golongan kedua. Netizen yang tak nak bagi nasihat. Dan lama kelamaan, kan tadi bila dia diberi nasihat, dia tak rasa bersalah dan lama kelamaan rasa bersalah tu hilang. Ketika mereka lupa, tidak hirau apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Nampak tak? Dia makin lama makin hilang. Sebab tu perlu nasihat. Dan kita jangan pilih siapa yang bagi nasihat kita. Terima je. Terima. Sebab khawatir kalau kita mula menolak, lama kelamaan Allah tarik nikmat. Ada orang berani bagi nasihat. Dan nikmat menerima nasihat ni besar. Adik-adik bayangkan. Ustaz, saya lah ambil contoh saya. Imam Masjid Negara. Imam Masjid Negara. Dan orang jemput bagi kuliah online, mengajar. Rasa-rasa dalam banyak-banyak anak murid tu, berapa persen yang berani tampil, Ustaz perlu dengar nasihat saya. So, dalam 3 orang ni, Hadijah, Izzah, Ulia dan Adlina, ada tak nak bagi nasihat pada saya? Rupanya, menerima nasihat ni, dia nikmat besar Allah bagi. Dan saya khawatir, itu baru level rendah macam saya. Azhar Idrus, Badli Shah, Dr. Zahazan. Orang bawah ni rasa tak layak. Itu perasaan kita. Rupanya Allah tutup dah. Pada certain level, Allah tutup kenikmatan menerima nasihat. Sebab orang dekat keliling rasa, aku tak ada kapasiti untuk nasihat dia. Melainkan beberapa orang. Contoh, mak bapak melihat anak selamanya menjadi anak. Kan? Guru-guru dia melihat anak murid selamanya menjadi anak murid. So, jangan sampai lorong ataupun nikmat menerima nasihat ini hilang. Lebih-lebih lagi bila kita dah jadi influencer. Followers TikTok 6 juta, 7 juta, 100,000. Followers Twitter, sekali kita tweet, harga saham turun naik. Oh, dahsyat. So, Allah kritik ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Tapi Allah tak bagi tahu apa dia punya consequences. Allah stop di situ. Kemudian, Allah komen kepada golongan ketiga yang bagi nasihat. Yang bagi nasihat diselamatkan. That's it. Kami selamatkan. Selamat dari apa? Tak, kami selamatkan. Blanket macam tu je. Selamat dunia, selamat akhirat. Kami selamatkan. Dan golongan ketiga
iaitu pesalah ataupun yang membuat kesalahan, kami timpakan orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat kerana bima kanu yafsukun. Cuba tengok 163, bima kanu yafsukun, kerana dahulu mereka fasik, kami azab kerana mereka kekal dengan kefasikan. So bayangkan azab yang mereka terima. Pertama, kerana dulu mereka fasik dapat azab. Kemudian, kerana sekarang ni mereka melanggar peraturan dapat azab. Dan yang ketiga, kerana orang datang bagi nasihat mereka langgar. Fui. Berapa banyak azab tu? So, kalau satu dosa selayaknya diazab 80,000 tahun, dosa kerana dulu berlaku fasik 80,000 tahun. Dosa kerana sekarang melanggar, melakukan fasikan 80,000 tahun. Dosa kerana tidak mendengar nasihat 80,000 tahun. Dosa kerana engkar terhadap arahan Tuhan 80,000 tahun. Bila nak keluar dari neraka? Malah Allah bukan sekadar berhenti, mereka diberi azab yang pedih, perit, tetapi Allah kata setelah mereka melakukan sombong dan takabur. Ini janji masa akan datang di akhirat. Tapi sepanjang hidup mereka, selepas dia dapat tangkap ikan pada hari Ahad dan dapat dengan lumayan dan mereka tidak rasa bersalah, telah dinasihatkan, mereka deny, malah makin sombong. Sombong macam mana? Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, Tuhan tak bertindak pun. Datanglah azab, tak ada pun, tak ada. Kami selamat je. Kami tak ambil hari Sabtu, kami ambil hari Ahad. Relax je kami. Falamma atau ammanuhu. Tatkala mereka berlaku sombong, Allah azab. Allah jadikan kera bukan kerana mereka langgar, tetapi kerana mereka bangga dengan dosa. Qarun ditelan bumi bukan kerana dia kaya, tetapi dia bangga dengan kekayaan. Dan syok sendiri, kekayaan yang didapat adalah hasil tangan dia. Sewaktu dia ditelan, kaya tidak salah. Melanggar perintah Allah, azabnya di neraka, di akhirat. Tetapi bila dia bangga dengan dosa, Allah jadikan dia kera. So tengok cara Allah bertindak spesifik. Allah tidak datangkan dalam bentuk blanket. Kau buat A, that's it. Jadilah kau. Tak. Sebab tu kita kena nilai, berjaga-jaga sebelum keluarkan sebarang respon. Macam tadi tentang sajat, cuba tengok netizen dia respon. So setiap satu, sama ada kita menyerang peribadi atau kita menyerang merejam tindak tanduk dia, atau tak bersetuju dengan apa yang dia buat, atau tak bersetuju dengan cara dia berpakaian, setiap satu tu poin dia berbeza. Setiap satu tu timbangan pahala dan dosa berbeza. Dia bukan dalam blanket, kau sebut pasal sajat. Tak. Tapi setiap satu Allah ambil kira. Dan falamma atau ammanuhu, bila mereka atau ni merasa bangga, kan, tak mengambil indah terhadap apa yang dilarang, dan kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
Okay, jadilah kamu kera yang hina. Cuba tengok kisah Iblis dulu. Bila dia diarahkan sujud kepada Adam, dia enggan. Aba wastakbar. Dia enggan. Hukumannya apa? Daripada tempat yang tinggi, turun ke tempat yang rendah. Dunia, kehidupan paling rendah. So dari tempat tinggi di syurga, turun ke tempat paling rendah. Dalam kes ini, daripada kejadian yang Allah muliakan kepada kejadian yang hina. Khasi. Kera bukanlah hina, tetapi dijadikan kera dalam bentuk kehinaan. Qiradatan khasiin, sebagai penghinaan. Yang asalnya mulia, manusia yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, kepada level binatang. Hanya kerana atau bangga dengan dosa. Dan lebih dahsyat adalah Iblis sombong keluar daripada syurga ke dunia. Kita sekarang berada di dunia, kehidupan paling rendah. Dan kalau kita sombong, kita akan turun ke mana? Ke neraka yang tidak pun disebut sebagai tempat hidup. Bukan pun sebagai sebuah kehidupan. La yamutu fiha wa la yahya. So daripada 163 sampai 166 ada sangat banyak mutiara-mutiara yang kita boleh belajar. Bagaimana melihat kesalahan, terbuat salah, kembali bertaubat, berulang kali melanggar, Allah gelar fasik. Berulang kali melanggar, malah plus bangga dengan dosa. Allah boleh tukar jadi kera. Kalaupun tidak tukar fizikal, perangai jadi macam kera. Dia ada keinginan, kecenderungan untuk buat perkara-perkara hina. Tiada harga diri, tak ada maruah diri. So 163, 164, 165, 166, saya harap adik-adik nanti boleh revisited, melihat kembali ayat-ayat ini dan cuba terjemahkan pula dalam bidang masing-masing. HR, AI, kan? Hadijah bidang apa tadi? Adlina business. Saya perubatan. Perubatan. Nak melihat manusia, tengok manusia waktu dia sihat berbeza dengan dia sakit. Ada orang waktu sakit dia boleh bersabar. Diuji sakit dia boleh bersabar. Ada orang diuji sakit malah mengutuk pula orang merawat. So bentuk-bentuk macam ni lah. Kalaupun basically Quran yang kita baca ini bukan untuk kita melihat tindak tanduk, tindak balas orang lain. Tetapi bagaimana ayat ini untuk menjadi penapis kepada diri kita. Aku buat tak benda ni? Aku termasuk dalam golongan mana? Itu bentuk interaksi kita dengan Quran. Bukan kita jadikan Quran untuk nilai orang lain, tak. Tapi untuk nilai diri kita. So, jam 10, kita start pukul 9 tadi. Kita punya kelas sejam. Ke sejam setengah? Sejam je kan? So,
Terima kasih kerana memberikan perhatian, meminjamkan telinga. So untuk recap last 163, 164, 165, 166. Apa sudut pandang Ulia tentang 4 ayat ni? Apa yang anda dapat pada malam ini? Sila Ulia. Apa yang saya dapat? Banyak saya dapat. Cuma kan Ustaz, macam benda yang paling terkesan untuk hari ni kan adalah bila Ustaz mention tentang apa tadi? Ustaz ingat tak? Oh ni, benda paling terkesan yang Ustaz mention adalah ujian ke atas ilmu tu sangat berat sebab kita tahu cara nak manipulasi. Itulah macam benda yang macam tersentak lah. Sebab kami kan sekarang student kan Ustaz. So tak lama lagi dah akan keluar untuk berkhidmat untuk masyarakat kan. Jadi macam sebagai pesanan awal supaya nanti tak tersalah langkah. Itulah. Okey. Adlina, silakan. Apa yang saya dapat daripada ayat 163 sampai ayat 196 ni, kita sepatutnya kena usaha untuk jadi golongan yang menasihati. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita mesti banyak tengok kemungkaran berlaku, tapi kita memilih untuk diam, untuk diam lah. Mungkin kita tak, kalau kita tak mencari salah orang yang berdakwat, maksudnya tidak menjadi seperti yang dalam ni, macam kita nak cakap kenapa nak berdakwat tapi kita still mendiamkan diri, itu pun itu perkara yang terakhir lah dalam kalau kita nak mencegah kemungkaran. Tapi kita kena usaha untuk tegur juga, untuk jadikan tegur. Lagi satu, daripada apa yang Ustaz cakap tadi tu, pasal menegur pendakwa tu, saya rasa kan daripada banyak-banyak ni, saya nampak ada satu golongan pula sekarang ni, niat yang dia ingin menegur orang tu adalah sesuatu yang baik, tetapi benda tu jadi buruk bila dia saling berbalah antara orang yang ingin dinasihatinya. Lagi satu, bagi saya, pendakwah sekarang ni kena lebih kreatif. Sebab kita berhadapan dengan masyarakat, kadang-kadang masyarakat tu tak tahu pun macam term-term agama. Jadi kita kena ubah sikit untuk bagi masyarakat tu faham. Maksudnya kena kreatif lah supaya orang tak terus menolak. So nanti dia akan, orang tu akan slowly terima. Tapi kalau macam sekarang ni sebanyak nampak orang terus letak macam hadis ke ayat, lepas tu bila orang tu tak terima, dia akan macam saling berbalas. So, macam benda tu dah lari pada niat asal. Betul. Okay, terima kasih. Khadijah? Malam ni saya rasa dapat banyak sangat input. Dan rasa macam harap-harapnya bolehlah nak diamalkan. Rasa macam sebab berat, macam bukan dia macam seronok dengar, tapi macam untuk praktikan tu saya rasa macam perlu usaha yang lebih lah. Sebab apa yang bagi saya, apa yang saya paling terkesan tu adalah yang Ustaz ada mention, yang rasa ralat tu hidayah daripada Allah. Maksudnya yang rasa teragak-agak kita nak nasihat ataupun tak nak nasihat kan. Sebab macam saya pernah je lah melalui situasi-situasi yang macam tu, yang mana situasi yang saya berada di posisi yang patutnya kena nasihat tapi macam teragak-agak, macam nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Dah abaikan sebab macam malas nak konflik, malas nak gaduh-gaduh ataupun serabut kan. Tu macam abaikan. Macam Ustaz kata, bila takut kalau kita selalu abaikan, nanti satu masa kita rasa hilang perasaan bersalah tu. Saya rasa ya Allah, takutlah bila macam rasa macam risaulah kalau Allah tarik rasa sensitivity kita tu kan. So macam itulah, macam rasa macam
moga-moga Allah golongkan kita tu untuk jadi dalam kalangan orang yang ketiga lah, iaitu orang yang atas rasa sebersalah ataupun sensitiviti yang Allah hadirkan tu membuatkan kita bertindak. Itulah macam banyaklah benda saya dapat, tapi yang paling terkesan adalah part tu lah. Sebab malah kita belajar macam ni macam okay, faham semua kan, tapi dalam praktikal dia, dalam situation tu untuk kita amalkan tu adalah something yang memerlukan keberanian yang lebih lah sebenarnya. Dan last, Nurul Husna. Kita piarakan baru. Dia first time ikut tadabbur semacam ini. Dan seluruh sesi ni, apa yang anda rasa? Okay. Pertama macam yang Ustaz katalah, apa-apa ayat Al-Quran ni, kita akan lebih merenung kepada diri kita. Adakah aku ni sebenarnya termasuk golongan ini ke ataupun golongan tu? Dan yang paling saya rasa sangat dekat dengan diri saya ialah bila Ustaz kita pasal golongan Bani Israel yang keep melakukan dosa, langgar larangan Allah. Jadi disebabkan mereka keep melanggar tu, mereka dah hilang rasa bersalah. Dan mungkin sedar tak sedar benda tu banyak yang berlaku dalam diri saya dan sekeliling saya. Yang macam tu lah. Maksud saya dalam baik-baik tu saya lebih fokus kepada golongan Bani Israel tu. Saya takut andai sebenarnya disebabkan kesalahan yang sama tu saya dah hilang rasa bersalah. Macam tu lah, rasa bersalah tu dah tak dalam satu dosa ke macam tu. Tu je lah perkongsian saya punya pendapat yang sedikit tu. So rupanya untuk kita kuatkan rasa bersalah tu, kita bagi nasihat. Kan kita kena bertindak. Sama betul ada bagi nasihat itu. Kita betul. bagi nasihat itu, kita confront orang itu, atau kita tulis. So nasihat kita ni, nasihat yang kita bagi ni bukan semata-mata untuk kita deliver pada orang bersalah tu. Cuba tengok ayat dia tadi. Ayat 164. Melepaskan diri dari bersalah kepada Allah dan supaya mereka bertakwa. Kan dua cabang. Satu, memberi ingatan pada orang lain, jangan buat macam ini. Satu lagi, tegur si pelaku. Kan dua nasihat yang berbeza. So, kalau kita tak ada kekuatan untuk menegur orang yang buat salah, kita ada capacity untuk prevent orang lain jangan contohi orang tu. Nampak tak? Ustaz. So, pada level pertama, sila. Silakan Husna. Saya apa tu Ustaz? Level pertama maksudnya? Okey, pada level pertama, interaksi kita dengan orang yang bersalah. Betul. Mungkin kita tak kuat nak tegur dia. Dia ketua jabatan ke, dia lecturer ke, dia mak bapak kita ke, kita belum ada kapasiti. Kita tak ada keupayaan nak tegur secara direct. Tapi kita boleh prevent orang lain jangan ikut perangai itu. Betul, kan 3 golongan tadi? Yang betul. Yang bersalah, yang mengabaikan dan yang bagi nasihat. Tengok yang bagi nasihat tu, dia sebut pada siapa? Kepada yang buat salah dan kepada yang mengabaikan. Dan Allah selamatkan dia. Betul. So saya pernah ditegur oleh jemaah jemaah grup kita orang ngaji lah, kerana saya cenderung kepada yang mengabaikan. Lantak diorang lah, dia nak masuk neraka ikut suka dia lah. Saya ditegur. Dan di teguran tu dia kata, Ustaz, kalau bukan orang yang macam Ustaz memperbanyakkan komen benda yang sepatutnya dibuat melalui IG si fulan,
Facebook dia, maka orang kebanyakan akan melihat apa yang dia buat ni tak salah dan normal. Kan tu. Supaya ada orang yang menyedarkan orang lain, menimbulkan rasa benda yang dia buat ni salah. Menimbulkan rasa bersalah tu. Wah. So, dah lah. Syukur lah. So, minta maaf banyak-banyak kerana terlebih sudah mengambil masa adik-adik. Dan saya doakan agar adik-adik berjaya dalam apa jua subjek bidang yang ditempuhi. Dan di samping itu kita mohon berdoa agar Allah memberikan kefahaman Quran kepada kita bila-bila masa kita baca, di mana pun kita ingat, dan kefahaman itu benar-benar berkesan di hati. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Doakan saya esok saya exam. Okay, good luck, good luck, good luck. Jazakallah Ustaz. Selama 6 bulan kita bersama. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa nantilah next year. InsyaAllah kalau ada lagi. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.